Kisah Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta tapi celak mata hatinya. Ni aku nak cerita kat hampa semua tentang seorang tokoh yang luar biasa. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan untuk membela dia. Sehingga kan apabila dia berdoa, nescaya Allah akan makbulkan doa dia. Dan ada beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan asbab daripada doa dia. Sahabat ini dia tergolong di kalangan orang-orang yang kurang upaya, iaitu kekurangan pada penglihatannya. Tetapi dia tidak putus asa untuk mendapatkan prestasi terbaik untuk menjadi sahabat Nabi. Dia adalah muazzin Nabi dan apabila perang semua berlaku, apabila perang-perang berlaku, dia nak ikut. Apa tahu tak apa yang dia minta waktu dia nak ikut? Apa yang dia minta waktu peperangan berlaku? Iaitu dia minta untuk menggalah tugasan paling berat ataupun tugasan paling penting dalam peperangan tersebut, iaitu pemegang bendera. Dia kata kat Nabi bahawa dia adalah orang buta dan dia tak boleh lari waktu perang berlaku. Maka bagilah bendera tu kat dia dan letakkanlah dia ni di antara dua-dua pasukan. Maksud dia kat sini, pasukan Muslim dengan pasukan musuh. Dia nak duduk kat tengah-tengah tu. Waktu tu pasukan Muslim duduk belakang, jauh lagi. Sebab apa dia buat itu? Supaya dia nak tahu bahawa bendera tu masih tetap tegak selama dia hidup. Dan akhir sekali dia mengakhiri hayat dia dengan mati syahid. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais bin Zaidah al-Asham ataupun dikenali sebagai Ibnu Umi Maktum. Sahabat yang mulia ni tergolong daripada generasi yang terawal memeluk Islam di Mekah dan dia tergolong dalam golongan as-sabiqun al-awwalun dalam Al-Quran. Dia pernah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW bahawa bilakah dia kehilangan penglihatan dia? Maka beliau menjawab, sejak lahir lagi. Disebabkan itu orang memanggil dia Ibnu Umi Maktum. Maksud Ibnu Umi Maktum tadi ialah seseorang yang terbuta mata dia sejak lahir. Dan dia juga merupakan salah seorang sepupu daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka daripada situ dia ada macam ipak-ipak Nabi Muhammad SAW sikit. Sebab dia kan Siti Khadijah tu isteri pada Nabi kan. Sebab tu lah. Bermulanya kisah sahabat yang mulia ni apabila waktu tu dia mengetahui bahawa semua orang Arab ketika itu menyembah berhala ataupun patung-patung. Sehingga pada satu saat ni Nabi Muhammad SAW memberitahu tentang kenabiannya dan dia masuk Islam tanpa banyak bertanya. Diizinkan Allah pada waktu tu Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy ni. Yang di mana kalau tokoh-tokoh Quraisy ni masuk Islam, satu Mekah masuk Islam, semua masuk Islam. Dan pada saat perbincangan yang sengit ni, suddenly tiba-tiba tokoh kita ni datang, iaitu Ibnu Umi Maktum datang kepada perbincangan tersebut dan bertanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya." Waktu tu Nabi Muhammad SAW ni dah tahu dah kata Ibnu Umi Maktum ni dah masuk Islam. Kemudian Nabi pun jawablah balik kepada Ibnu Umi Maktum ni bahawa nanti saya perjelaskan kepada kamu. Kebetulan waktu tu Ibnu Umi Maktum memang perlukan ajaran agama ataupun didikan agama. Tetapi waktu tu Nabi Muhammad SAW macam bermasam muka kepada dia. Sebab waktu tu dia nak Islamkan tokoh-tokoh Quraisy ni dulu, baru dia nak menjawab persoalan Ibnu Umi Maktum ni. Maka dengan kejadian tersebut Allah SWT telah menurunkan 16 ayat pertama dalam surah Abasa yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling kerana seorang buta iaitu Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup iaitu pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada kesalahan ke atas dirimu kalau dia tidak menyucikan dirinya, iaitu beriman. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran dengan perasaan takut kepada Allah, engkau Muhammad mengabaikan. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa yang mahukannya, dapatlah dia mengambil peringatan itu di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggalkan dan disucikan di tangan para utusan iaitu malaikat yang mulia dan berbakti. Surah Abasa ni diturunkan untuk membela tokoh kita ini iaitu Ibnu Umi Maktum dan menegur Nabi Muhammad SAW tentang kejadian tersebut. Kat sini kita nampak betapa jujurnya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kata-kata Allah, iaitu dalam Al-Quran. Tengok, walaupun
ayat diturunkan macam menegur Nabi, tetapi Nabi tetap sampaikan juga.